Jadi 1930 mereka merancang sepenuhnya. Dan kemudian pada tahun mereka merancang apa yang mereka rancang. Apa yang mereka rancang secara umum pada masa itu lebih kurang untuk menubuhkan satu agensi pelaksana yang akhirnya mereka telah tubuhkan pada tahun 1968 disebut Club of Rome. Club of Rome, the Club of Rome. Jadi tuan-tuan balik ni tengok Club of Rome ni apa? Siapa dalam Club of Rome? Kalau sempat saya akan sebut seorang-seorang siapa dia. Kita ada semua nama dia. So semua orang yang ada dalam Club of Rome tu semua elit. Ini saya dedahkan hari ni. Semua yang ada dalam Club of Rome tu semua leader dia. Sebab dalam Club of Rome ada 100 orang je. Dia tak boleh lebih. Kalau seorang mati baru tambah seorang. Seorang mati tambah seorang. Seorang mati tambah seorang. Kemudian untuk bagi banyak sikit dia buat cawangan. Satu club bukan Club Rome, bukan cawangan. Club of saya tak ingat di tempat lain pula. Tapi dia ada 2 cawangan dia. Baik. Jadi Club of Rome ni kalau tuan-tuan tahu siapa ahli dia, maka dialah elite group yang kita kata siapa orang belakang siapa? Yang kita kenal Rockefeller je. Yang kita kenal Rothschild aja. Yang kita kenal Henry Kissinger aja. Dah ada lagi ramai 100 orang. Dalam Club of Rome ni ada 100 orang. Saya ada berbagai nation. Ya. Ada berbagai. Tapi kebanyakan sebelah sana lah. Jangan tanya saya ada Melayu tak? Jangan tanya saya lah. Cari sendirilah. Kalau jangan, ada tak orang Melayu dalam tu kan? Cari sendirilah kan. Kan saya cakap lagi kita tak boleh buat dah macam ni kan. Pause lah. Baik, 1935 dirancang 100 tahun. 1935 kan, World War II. Nampak Dia sentiasa mencipta kelang-kabut. Dia sentiasa mencipta aktiviti yang menyebabkan orang-orang semua tengah susah. Dia buat kerja dia. Orang semua sibuk kat luar, dia buat kerja kat sini. Orang sibuk kat sini, dia buat kerja kat sana kan. Jadi 1935 mereka telah menganjurkan saya sebut 35 World War II, peperangan dunia selama 10 tahun. Nampak? Heran tak heran perang kita boleh nampak cukup je. 10 tahun cukup berhenti. Bila World War II bermula 1 September 1935, bila World War II berhenti 2 September 1945. Bulan yang sama cukup 10 tahun. Boleh ke perang berhenti tu tuan? Kalau tidak dirancang, it is a plan. Kan? Saya pun terkejut. Mula-mula saya tengok, 1 September mula, 2 September habis. 1935, 1945, 10 tahun genap kan. Maknanya dia plan, okey, 10 tahun kau perang. Kami nak buat kerja. Apa yang dibuat sementara orang perang kan? Banyak yang dibuat. Antaranya saya nak sebut kat sini, maka pada tahun 1945 masa tu perancangan berjalanlah perancangan dia. Maka pada tahun 1945, tak ada, saya tak tulis pula kat sini. 1945 tu terbentuknya Bretton Woods. awal lagi Bretton Woods ni 1944 Bretton Woods Institution, maknanya merubah daripada sistem keuangan berbentuk gold kepada sistem keuangan US dollar. 1944 betul. 1945 lepas tu United Nations terbentuk. 1945 April kalau tak silap saya, sebelum perang dunia habis. Jadi heran, patutnya perang dunia habis baru buat United Nations. Nak tahu siapa menang siapa kalah. Tiba-tiba dia buat sebelum habis lagi dia dah buat dah. Maknanya something wrong lah kan. Tapi itulah perancangan. 1945 September habis perang dunia kedua. 1945 April kalau tak silap saya United Nations ditubuhkan. Jadi bila habis saja 1945, habis je perang, United Nations terus boleh berperanan dah. Smooth, pelancaran smooth kan, yang lancar. Kemudian 1947, nampak? 45 dia dah mula bergagak-gagak kan. 47 berlakulah resolusi 181 United Nations tadi untuk memberikan ataupun menubuhkan negara Israel pada tahun 1948. 1947 dia masuk ramai-ramai ke
Palestin secara resmi. And United Nations memberikan Zionis tanah Palestin. Memberikan tanah Palestin dan kemudian selepas itu Israel terbentuk. Jadi ini 50 tahun selepas 1867. Nampak jadi mereka buat kerja 50 tahun, 50 tahun, 50 tahun. Kalau kita tengok perancangan mereka 50 tahun ni, umur manusia berapa tahun? 60, 70, 80 kan. Jadi kalau perancangan 50 tahun ni, maknanya dia merancang untuk diri dia ke dia merancang untuk siapa? Jadi yang rancang ni orang yang hidup sepanjang zaman. Kalau dia rancang, tentu dia tak terfikir dia rancang biji sebelum pencen je, macam kita kan. 50 tahun cukup lah. Dia rancang sampai 100 tahun ni perancangan. 200 tahun, malahan banyak 1000 tahun sebenarnya. Perancangan ni sebenarnya kalau kita nak patah balik banyak lagi. Panjang pula masa nanti kan. Ini pun dah panjang masa. Jadi nak sebut sini perancangan dia panjang. Nak cerita tak cukup sehari kan. Siapa yang merancang? Yang hidup. Yang hidup tak mati-mati. Siapa? Iblis. Yang rancang ni Iblis. Itu saya sebut awal-awal dulu yang lepas. Series yang lepas. Yang rancang ni Iblis. Dajjal ni untuk dia punya kaki tangan dia je, pengikut dia. Anak dia. Jadi kita lihat sebenarnya yang merancang itulah Iblis. Sebab tu dia merancang 50 tahun, 50 tahun. Dia tahu setiap kali dia rancang 50 tahun, habis 50 tahun, habis satu generasi kan. 50 tahun ni satu generasi lah. 40 tahun, 50 tahun, satu generasi. Maknanya yang bersama dengan dia tu semua dah tua-tua. Jadi anak dia pula mulakan. Jadi kita pula orang Islam, kalau kita dah ikuti dia, dah 50 tahun ni, maknanya kita dah tua dah, tak larat dah. Tapi dia pula mula generasi baru. Nampak? Jadi sebab tu perancangan dia bukannya 10 tahun, 20 tahun. Perancangan dia 50 tahun, 100 tahun. Supaya orang Islam tak boleh follow. Jadi macam mana orang Islam nak follow? Kita kena buat kajian. Kita buat kajian baru kita nampak dia punya pattern dia. Dia punya trend dia. Baru kita nampak. Kata kita tak nampak. Kalau kita nak ingat sangka baik je. Dia orang bagus. Tak ada bunuh orang pun baik sebagainya. Maka kita tertipu dengan perancangan jahat Iblis. Jahat Iblis ni dia bergenerasi. Sebab tu dia buat 50, 100. 50, 100. Sebab tu saya tekankan 50, 100 ni. Kenapa? Sebab dalam trend, pattern perancangan mereka begitu. Baik. Kemudian selepas itu pada tahun 1948 Israel terbentuk. 1967. So 1967 ini adalah merupakan 50 tahun daripada Balfour Declaration. Nampak? Balfour Declaration 1917. 50 tahun 1967. Mula-mula dideclare, dia kata apa? Palestin ni milik orang Yahudi ataupun dia kata homeland. Tanah air pada orang Yahudi. 1917. 1967. 50 tahun. Dia ambil Palestin dengan peperangan. Maknanya 1947 tu dia dah dapat, tapi dia belum kuasa betul-betul. 1967 tu dia ambil. Baitul Maqdis duduk di bawah dia. Hari ni tuan-tuan, puan-puan sekalian, kalau nak pergi Baitul Maqdis, kena dapat kebenaran daripada Israel. Saya tak boleh pergi. Kena blok. Saya nak pergi hari tu. Adalah misi nak pergi kan. Ada misi lah. Misi baik lah kan. Dia tengok je nama saya ni. Terus dia kata. Tak boleh. Siapa yang bersama dengan saya yang apa-apa, semua ditolak. Sebab tu jangan ajak saya pergi Palestin. Pergi Baitul Maqdis. InsyaAllah ditolak. Tak lepas. Kenapa? Dia yang kontrol. Dia suruh kita hantar nama 30 hari sebelum. Ataupun sekarang dah 40 hari sebelum. Jadi nak tunjuk kat sini, mereka dah kuasai Baitul Maqdis 1967. Jadi tuan-tuan tengok 1967 apa berlaku. Balik ni tengok. Saya nak cerita panjang nanti, detail tak sempat nak cerita pasal 2020 ni. 1968, 1967 dia menang dengan Palestin. 1924 dia menang dengan Ottoman Empire. 1925 Saudi ambil Semenanjung Arab. Kan? 1930 dia rancang. 1967 dia menang dengan Palestin. Bukan menang Palestin. Dia menang dengan orang Arab. Arab semua dah kalah dah. Dalam masa 6 hari. Maka pada tahun 1968 dia menubuhkan dia punya agensi pelaksana kepada perancangan
kan, Agenda 21. Agensi pelaksana untuk perancangan, melaksanakan perancangan dia untuk kan, control the whole world kan, 1930, 2030. Nampak? 2030. Jadi 1968 tu dia dah lega sebab dia dah kalahkan Arab. Arab dah tak boleh bersatu, dah kalah dah. Yang gerakan-gerakan Islam yang kuat pada masa itu, Ikhwan Muslimin, telah berjaya diperdayakan melalui Mesir pada masa itu. Akhirnya mereka ditarik sebab Ikhwan Muslimin ketika peperangan tu dia datang sebelum tu. Kan, kemudian menang, dapat menguasai Baitul Maqdis selama seminggu kurang lebih. Lepas tu Mesir panggil, biar kami lah lawan Israel. Balik aja orang-orang kampung daripada Ikhwan Muslimin di Mesir masa tu, mereka terus dihancurkan oleh Mesir. Habis Hasan al-Banna, Syed Hasan al-Banna dibunuh. Kan, ulama-ulama dibunuh, ramai dibunuh. Yang dipenjara. Kan, mereka lah yang menang lawan Israel sebelumnya. Jadi bila lepas tu Mesir campur-campur dengan Iraq dan sebagainya nak lawan Israel 1967, kalah dalam masa 6 hari. 6 hari kalah terus, kan. Maka 1967 secara resmi Israel telah mengalahkan bangsa Arab. Negara Arab keliling tu dia dah kalahkan. Maka bila dia dah kalahkan, maka 1968 mereka menubuhkan satu agensi pelaksana dipanggil The Club of Rome. Tuan-tuan tengok The Club of Rome ni, siapa dia punya ahli dia. Maka ahli dia itulah yang merupakan mereka yang merancang untuk Agenda 21. Apakah Agenda 21? Mereka nak memenangi dunia ini pada abad 21. Abad 21 daripada mana? Daripada tahun 2001 sampai 2100. 2100, itu abad 21. Maksudnya 2001 ni dah bermulanya Malhamah Kubra secara intensif. Saya akan sebut nanti. Jadi 1968 tertubuhnya The Club of Rome, yang mana bermulanya perancangan Agenda 21, menguasai dunia sehingga ke abad ke-21. Dan pada tahun 1971 mereka telah menubuhkan pelaksana terbesar kepada Agenda 21. Jadi 1968 tu The Club of Rome tu adalah untuk merancang, yang merancang. Maknanya think tank. Club of Rome ni think tank, merancang. Pemimpin lah. Kemudian pada tahun 1971 ditubuhkannya pelaksana, siapa yang akan melaksanakannya secara on the ground, iaitu ditubuhkan World Economic Forum 1971. So World Economic Forum ni lah yang akan merancang atau yang melaksanakan perancangan daripada Club of Rome. Club of Rome ni elit. Dalam tu ada Rockefeller, dalam tu ada Rothschild, dalam tu ada Henry Kissinger. Saya bacakan sikit nama dia supaya kita kenal. Boleh ke? Baik, saya bacakan nama dia sikit. Panjang. Banyak sangat. Okey, antaranya Ted Turner. Ted Turner ni siapa? Ted Turner ni yang mengasaskan CNN. Yang mengasaskan media. Dia pegang media. Ted Turner ni dia media, bahagian media. Kemudian George Soros. Pernah dengar nama George Soros? Macam pernah dengar kan? Dia pun Club of Rome juga. Tony Blair. Pernah dengar Tony Blair? Perdana Menteri kepada Britain, United Kingdom. Minister, Prime Minister. Deepak Chopra. Pernah dengar Deepak Chopra? Ni US, orang US kenal. Dia dia bukan Hindu. Dia orang India. Dia ni imam. Imam New Age religion, dia imam, dia guru. Deepak Chopra. Desmond Tutu, Timothy Wood, Henry Kissinger, George Matthew, Helen Cleveland. Saya sebut nama yang kenal-kenal kot, banyak nama tak kenal kan. Prince Philip of Belgium. Prince, raja pun ada. Donna Sofia, Queen of Spain. And Karan Singh. Ni bukan yang TV3 punya tu. Ni Karan Singh ni former Prime Minister of India. Jadi India punya Prime Minister. Ahli Club of Rome. Siapa lagi? Banyak ni. Tapi saya tengok nama yang kita biasa dengar lah. Saya sebut. Kalau ada yang dengar. Semua tak pernah dengar ni kan. Orang Jepun pun ada kan. Orang Rusia pun ada. Orang... Siapa lagi? Siapa yang kita kenal many more. Itulah lebih kurang lah. Lebih kurang. Jadi Club of Rome ni adalah merupakan
Mikhail Gorbachev, kalau kita pernah dengar nama dia, Mikhail Gorbachev ni bekas Perdana Menteri Rusia. Macam dia Rusia, tiba-tiba dia jadi ahli kelab Rom pula kan. Itali, Rom ni kat Itali kan. Apa kena-mengena kan. Dan sebagainya. Jadi juga begitu juga top-top. Bill Clinton, Bill Clinton. Bill Clinton bersama Jimmy Carter bersama siapa lagi yang kita kenal? Adalah lebih kurang tu. Jadi dah sebab saya, begitu juga orang United Nations banyak di Club of Rome. United Nations banyak. Dekat Malaysia siapa? Jangan tanya saya, cari sendiri. Okey, jadi Club of Rome ni 1968. 1968 dia bermula operasi merancang untuk sampai 2030. Nak buat macam mana? Apa nak buat dia rancang. Okey, nanti kita baca sikit. Kemudian 1971 World Economic Forum. World Economic Forum ni sekarang ni menjadi satu agensi pelaksana yang paling hebat sekali. Kita tengok dia merancang banyak benda. Termasuklah kita tengok tentang climate change. Tak lama lagi kita akan ada climate change. Apa climate change? Perubahan cuaca. Cuaca akan berubah ni. Kita tengok ada hujan, tempat yang tak patut banjir, banjir, tempat yang tak patut kemarau. Jadi kita kena tengoklah. Sebab tu kalau nak buat rumah, jangan buat rumah dekat tempat banjir. Buat rumah tinggi sikit. Kalau banjir, kita tak kena banjir, insya-Allah. Tapi jangan tinggi pula tak ada air. Rumah tempat yang ada tinggi tapi ada boleh ada air lah, jangan tak ada air pula. Nanti ada kemarau pula. Jangan duduk tepi laut. Tiba-tiba tsunami pula kan. Jadi nak pilih rumah tu tengok. Tapi yang penting sekali pilih rumah kalau boleh carilah orang-orang yang soleh sebelah jiran kita. Jangan sebelah jiran kita kan perompak kan. Kemudian pada tahun 1971 ditubuhkan World Economic Forum, WEF. Ini tuan-tuan perempuan tengok WEF ni penting ni. Dia akan jadi penting. WEF, World Economic Forum. 1973 dia telah merubuhkan Trilateral Commission. Apa Trilateral Commission? Gabungan antara USA, Amerika, Western Europe dengan Jepun. Apa kena mengena Jepun? Jadi tiga ni mewakili kepada setiap peringkat dunia. Contohnya Amerika di sebelah barat sekali, benua Amerika, North America. Western Union mewakili kawasan tengah, iaitu European Union, dan juga mewakili Middle East dan juga Afrika bahagian tengah. Kemudian yang bahagian timur Jepun. Jepun. Kenapa tak Malaysia? Malaysia ketinggalan, macam-macam ketinggalan kan. Jadi tujuannya untuk penguasaan politikal dan ekonomi dalam perancangan. Jadi trilateral, apa kesamaan Trilateral Commission dengan Club of Rome dengan CFR? Tiga-tiganya itu belakangnya Rockefeller. Rockefeller belakang semua. Baik, kemudian kita lihat pada tahun 1979. Ini masuk fasa saya bincang minggu lepas. Apa berlaku 1979? Bismillah. Kena minum air sikit sebab cakap kuat dia tekak kering, tekak jadi ni. 1979, kalau kita ingat, bermulanya fasa peperangan. Peperangan siapa lawan siapa? Siapa ingat? Peperangan Afghanistan lawan Rusia. 1979. Maka pada tahun 1979 sehinggalah 1930, 50 tahun. 50 tahun. Sebab itulah 1979 adalah fasa 1 Malhamah Kubra. Fasa 1 Malhamah Kubra. Kenapa saya kata begitu? Sebab 1979 mereka telah merancang peperangan yang melibatkan negara orang-orang Islam ataupun orang Islam secara langsung. Dan setelah kejatuhan Ottoman Empire, peperangan dunia pertama, mereka nak jatuhkan Ottoman Empire. Peperangan dunia kedua, mereka nak set up dia punya institusi dia. UN lah, Bretton Woods lah, nak set up kan NATO lah dan sebagainya, nak set up tu. Peperangan dunia ketiga ialah dia akan bantai semua orang Islam. Dia panggil Islamic Leadership. Maka pada tahun 1979 bermula peperangan yang pertama, orang-orang Islam lawan dengan mereka Rusia. Kita ingat Rusia ni dengan mereka gaduh, dia sama-sama geng juga.
Dekat depan nampak bergaduh, tapi kat dalam berpeluk-peluk kan. Macam kat parlimen lah kan. Depan bergaduh, belakang minum air kan, peluk-peluk semua kan. Kita kena tipu kan. Kita ingat bergaduh, rupanya mereka baik kan. Sebab tu tak ada baling kursi kan. Baik, fasa pertama Malhamah Kubra ni pada pandangan saya wallahu alam, pada pandangan saya. Sebab apa yang digambarkan dalam perancangan mereka, peperangan dunia ketiga di antara Zionis dengan political Zionis dengan kepimpinan Islam. Maka political Zionis dah tertubuh. Negara Israel dah tubuh 1948 kan. Jadi 1979 peperangan pertama secara rasmi. Orang Islam lawan dengan Rusia, komunis pada masa itu. Maka 1979 itulah Malhamah yang pertama telah berlaku. Kita tak perasan pun tu perang. Tapi masa itu Malaysia kita pun terlibat jugalah secara langsung tak langsung. Dan mereka telah bermula untuk merancang daripada Malhamah Kubra tadi 1979, 2029 50 tahun. Maka 2030 dia dah settle dah semua. Ini planning dia ni. Jadi kita 2000 apa sekarang ni? 2020. So kita akan berhadapan dengan kesusahan yang memuncak. Saya cakap ni bukan cocok logi tu Ni bukan cocok logi Kita tengok ni cantum-cantum tak. Ini perancangan dia. Saya cerita perancangan dia ni. Tuan-tuan puan-puan boleh cek lah dalam internet ke dalam buku ke. Ini perancangan ni kajian 30 tahun tuan-tuan. Saya tak buat buku sebab kalau buat buku nanti ada orang attack kan. Salah satu saya tak nak buat buku lah. Cakap macam ni lah. Ini pun saya cakap ni pun terpaksa sebab Allah suruh cakap. Kalau tak cakap. Saya dah baca ayat tadi kan. Kalau saya sembunyikan ilmu yang ada kat saya ni, saya bimbang saya kena kekangan daripada kekangan neraka Allah. Saya tak mau. Bahaya cakap ni tak? Bahaya. Tapi bahaya. Saya berjumpa dengan seorang besar Tan Sri. Seorang Tan Sri, bukan PM lah Yang baik, yang soleh lah, yang baik lah. Dia kata, bila cerita benda ni, dia kata, memang bahaya, dia kata. Tak payah cerita lah. Saya kata, kalau saya tak cerita, tiba-tiba orang yang ada di depan saya ni memerlukan ilmu ni, knowledge ni macam mana? Kita tak tahu kan? Tadi saya buatlah apa yang, saya beritahu apa sekadar yang saya mampulah. Baik, 1979 bermula. Fasa 1 Malhamah Kubra, bermula plan 50 tahun. Target dia 2029 habis, 2030 dia kontrol semua. Semua kontrol. Kita ada lebih kurang 10 tahun tak sampai. Kemudian lepas tu kita lihat pada masa yang sama mereka pergi ke Afghanistan, di mana Afghanistan adalah antara tempat-tempat yang dijangka akan bangkit akhir zaman. Yang pertama tadi Mekah, Madinah, yang kedua ialah Khurasan. Khurasan pun akan bangkit daripada timur kata Rasul, bendera hitam. Antaranya lah. Kemudian pada tahun 1979 juga ni kata-kata Malhamah Kubra dah bermula. 1979 itu bukan saja dia bantai Sunni Afghanistan, Sunni Al-Sunnah wal Jamaah. 1979 juga Amerika, Rusia bantai perang dengan Afghanistan. Amerika bantu rakyat Iran. Khomeini, Ayatullah Khomeini. Ayatullah Khomeini bantu nak kalahkan Syah Iran. 1979 revolusi Syiah di Iran. Kenapa dia nak bangkitkan revolusi Syiah? Kenapa Amerika tolong revolusi Syiah? Sebab mereka nak rancang juga peperangan antara Sunni dan Syiah. Supaya orang Syiah dan Sunni ni berperang. Supaya orang Islam ni lemah berperang. Baik. Memanglah orang Syiah kata orang Sunni ni sesat. Orang Sunni kata Syiah sesat. Betul tak? Betul. Tapi kita tak sampai bunuh-bunuh antara satu sama lain. Tak sampai berperang. Sesat, ya kita dakwah. Sesat, ya kita berbincang. Sesat, ya maknanya kamu dengan agama kamu, dengan pahaman kamu lah. Kita tak sampai bunuh. Tetapi apabila berlaku 1979, dengan sengaja mereka membantu. Amerika membantu. Kalau kita tengok cerita dia, macam mana dia membantu. Maka kita akan tahu. Jadi saya nak cerita panjang sangat lah. Cerita revolusi Iran ni panjang pula kan. Jadi pentingnya revolusi Syiah berlaku di Iran menyebabkan akhirnya pada tahun 1979 juga berlakulah peperangan, minta maaf, 1980 berlakulah peperangan yang pertama di antara Syiah dan Sunni, iaitu Iran dan Iraq. 1980. Nampak tak? Kita pun nampak. Kenapa
Iran, Iraq sebelum ni tak pernah berperang. Elok aja. Walaupun dua-dua tu tak sama. Tapi tiba-tiba berperang. Atas kata namanya apa? Merebut minyak. Apa salahnya minyak tu bagi dua? Kalau minyak tu kat sempadan, dia kata ni, sempadan dia kata, Iran kata ni aku punya. Iraq kata ni aku punya. Bagi dua je lah kan. Apa salah? Orang Islam bukan tak boleh toleransi kan. Ini perang pasal satu telaga minyak, satu kampung, habis perang semua. 10 tahun. 1979 sehingga 1988 ataupun 1989. Sebenarnya dia tulis 1988 tapi saya letakkan 1989. Yang sebut kat sini, nampak tak perancangan ni? Maknanya Malhamah Kubrah dah bermula 1979 apabila yang pertama sekali Rusia serang orang Islam di Afghanistan. Amerika bangkitkan kebangkitan revolusi Iran sehingga terbangkitnya revolusi Syiah dan akhirnya berperang dengan Sunni Iraq. Oh, semangat sangat sampai terjatuh. Goyang tak mau. Boleh dengar lagi ke? Tolong bagi signal sikit, boleh dengar? Oh, tak ada. Syam, kalau tak dengar cakap je. Okey. Jadi revolusi Iran, Syiah 1979, 1980 lawan Iraq. Lawanlah dia sampailah. Kan? Jadi bila kita tengok pula Iraq lawan Iran ni, Iraq dibantu oleh siapa agaknya? Amerika bantu dia. Bukankah tadi Amerika bantu Syiah nak lawan dengan Syahiran? Dia yang tolong. Tiba-tiba dia pula tolong Iraq pula nak lawan. Iran yang ditolong tadi. Kan tak masuk akal. Nampak tak? Itu perancangan dia. Dia nak laga-lagakan kita. Sama macam sekarang. Nak laga-lagakan kita. Ulama-ulama kita dilaga-lagakan. Kan? Wahai para alim sekalian, ustaz-ustaz. Janganlah bergaduh. Carilah jalan penyelesaian, toleransi. Berbaik sangka berlapang dada. Kita dilaga-lagakan. Ini semua adalah merupakan perkara yang sedang berlaku sekarang. Kita rasa kita betul, kita nampak orang lain salah. Maka kita pun bantai dia, pukul dia. Cakap macam-macam. Apa salahnya kita cakap pelan-pelan kat belakang? Kan? Baik. Jadi 1980-1988 bermulanya peperangan Syiah dan Sunni, Iran dan Iraq. Iraq yang dibantu oleh Amerika. Siapa Iraq dibantu oleh Amerika? Sebab Iraq tak kuat. Jadi, kalaulah Amerika bantu Iran, tentulah Iran akan habiskan Iraq sekejap je. Tak, dia nak 10 tahun. Dia nak 10 tahun. Dia tak nak perang setahun je. Tak, 10 tahun dia nak. Maka Iraq dibantu oleh apa namanya, Amerika. Iran dibantu oleh siapa? Agak-agaknya. Kalau Amerika dia bantu Iraq, Iran siapa bantu? Masa tu siapa yang dah lahir? Siapa yang dah lahir? Siapa yang tak lahir lagi angkat tangan? 1980 siapa tak lahir lagi? Tak lahir lagi tak lahir lagi kan? Sebab tu blur tak tahu. Iraq, Iran perang bila masa perang ni kan. Baik aja kawan saya seorang Iraq atau Iran berperang dulu, membunuh antara satu sama lain. Baik. Jadi Iran dibantu oleh Rusia melalui Korea Utara. Jadi Rusia mula-mula dia tak mau kan, olok-oloknya lah. Tapi sebenarnya bila Iraq dah dibantu oleh Amerika, dia mesti bantu Iran sebab dia Cold War dengan peperangan dingin dengan Amerika kan. So Iran dibantu oleh USSR pada masa itu, masih lagi USSR, melalui North Korea. Jadi dia hantar senjata, North Korea lah olok-oloknya bantu Iran. Jadi pada tahun 1988 maka habis perang. 1988 habis perang. Iran habis perang. Kita damailah. Setelah 10 tahun bergaduh, tiba-tiba boleh berdamai. Kenapa? Dah cukup masa, dah cukup 10 tahun cukup kau perang. Next phase. Jadi tak perang dah. Kalau tuan-tuan gaji, contohnya Saddam Hussein. Siapa Saddam Hussein? Dia seorang Freemason. Saddam Hussein seorang Freemason. Kita nampak Saddam Hussein ni bagai. Adalah kebaikan juga dia buat. Tapi kebaikan semua politik. Baik. 1988, dia perang habis. Maka dia nak buat, kenapa perang Iran-Iraq habis? Sebab dia nak fokus pula. Bukan hanya di region sebelah timur. Dia nak fokus kepada world pula sekarang ni. Sekarang dia nak perang dengan Islam seluruh dunia. Maka pada tahun 1988 tertubuhlah Al-Qaeda.
tertubuhlah Al-Qaeda. Nampak tak? Iran habis 98, nak kena ada perang lagi. Tapi perang kita bukan sama-sama dia. Kita nak bantai orang Islam. Maka 1998 dia bentuk satu, dia disebut Al-Qaeda.